kita lihat survey yang dijalankan juga semakin tinggi. Daripada tahun 2018, 28.5% kanak-kanak menggunakan internet. Pada tahun 2020, 47%, tetapi pada the recent research yang menunjukkan 94% kanak-kanak yang berusia 5 tahun ke 17 tahun menggunakan internet. Jadi saya ingin bertanya, sejauh mana RU ini dapat membantu usaha kerajaan dalam tangani isu pengantunan kanak-kanak dan langkah ini mengambil kira pentingnya tindakan pencegahan pantas melalui platform dalam talian telah diambil bagi mengekang sebarang aplikasi di laman web yang mengeksploitasikan kanak-kanak, dan apakah perancangan serta kerjasama strategik bagi tingkatkan kolaborasi merentasi agensi termasuklah KKD, KPM, PDRM, JKM dan juga NGO bagi mewujudkan program-program advokasi, pencegahan, intervensi sebagainya seperti kempen, dan juga bagi kesedaran kepada ibu ayah, masyarakat dan sebagainya bagi melihat potensi kanak-kanak yang boleh dieksploitasikan. Dan saya merujuk pada Seksyen 15A, persembahan seksual oleh kanak-kanak. 15A2 ini persembahan seksual artinya pelakuan seksual secara terang-terangan. Saya ingin tahu maksud terang-terangan ini bagaimana? Bagaimanakah jika sesuatu pelakuan seksual itu dibuat secara tidak terang, maksudnya tanpa disedari, maksudnya daripada jauh rakaman dibuat oleh seseorang individu terhadap kanak-kanak itu. Dan 15A dalam kurungan 1, kesalahan memberi hukuman tak lebih 20 tahun dan denda tidak lebih RM50,000. Kalau dibaca ayat 15A dalam kurungan 1, kesalahan ini amat berat sekali kerana dalam 20 tahun tidak memadai yang dipertua. Saya melihat bahawa apabila terdapat gambar ataupun video itu telah dirakam dan sebagainya dan diupload di dalam social media dan sebagainya, ia akan memberikan kesan bukan hanya jangka pendek tetapi jangka masa panjang. Wa imma kanak-kanak itu dah meningkat dewasa pun benda itu, bahan itu masih lagi berada di dalam social media dan sebagainya. Bagaimanakah mereka akan berhadapan dengan situasi ini apabila mereka besar nanti? Dan pastinya akan membawa trauma yang sangat-sangat besar dalam kehidupan mereka. Dan saya harap sepatutnya, sewajarnya hukuman itu harus diberikan penjara lebih daripada 30 tahun sebagaimana David Foucault dalam bukunya yang menyatakan The Prevention of Childhood Sexual Abuse dengan izin yang mencadangkan 20 ke 30 tahun, dan sepatutnya hukuman yang diberikan di bawah akta ini juga patut maksimum 30 tahun untuk persembahan seksual oleh kanak-kanak ini. Sebagaimana di Indonesia kita letakkan dimandulkan pelaku itu dengan menggunakan ubat-ubat tertentu bagi menurunkan testosteron dan juga tabiat seksual mereka. Jadi perkara yang sama juga pernah dicadangkan oleh negara India bagi menangani keseriusan dan juga jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Dan seterusnya, last point saya untuk Seksyen 15B, pemerasan seksual kanak-kanak, saya ingin tahu apakah rasional meletakkan hukuman pemenjaraan 10 tahun. Ini cukup pendek sekali. Saya rasa tidak memberikan ketakutan kepada pelaku-pelaku lain di luar sana. Dan saya harap sepatutnya harus didatangkan dengan hukuman juga, dengan disertai dengan hukuman sebat. Termasuklah juga 15A tadi, kerana perbuatan ini melibatkan mengugut yang boleh menggunakan dorongan, paksaan dan juga kekerasan. Dan saya ingin bertanya merujuk pada 15B dalam kurungan C, mohon penjelasan apakah yang dimaksudkan dengan dihasilkan secara manual. Saya rasa itu saja yang sempat saya bahaskan pada hari ini. Terima kasih Tuan Paduka. Saya nyokong.